Hadis yang berbunyi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa atau kama qala. Maksudnya daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik akhlak dalam kalangan manusia yang lain. Ini adalah salah satu daripada bentuk pujian yang datang daripada orang yang hampir dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Anas. Kita semua sedia makruf bahawa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke bumi Madinah Al-Munawwarah. Pada waktu tersebut kita sedia maklum bahawa ramai di kalangan golongan-golongan Ansar yang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan pelbagai bentuk bantuan dari sudut materialnya, dari sudut supportnya, dari sudut kediaman dan sebagainya. Dan bukan semua orang mesti nak membantu itu di kalangan orang yang kaya, dan bukan nak membantu itu mesti kena ada bentuk kewangan yang kukuh, tetapi boleh membantu dari sudut buah fikiran, boleh membantu dari sudut tenaga dan qadrat, boleh membantu dari sudut bantuan fizikal, mental dan sebagainya. Maka inilah yang kita inginkan di dalam masyarakat Islam kita khususnya, sebagaimana apa yang berlaku di bumi Palestin. Alhamdulillah, walaupun kita tak boleh duduk ke sana, tak boleh nak pergi berjuang bersama-sama dengan rakyat Palestin untuk membela hak mereka, nasib mereka, tetapi kita boleh membantu dari sudut keuangan. Dan keuangan itu tak semestinya dengan keuangan yang banyak. Tak semestinya dengan keuangan yang banyak. Mesti kena bagi RM5,000 ke, mesti kena bagi RM100 ke, mesti kena bagi RM1,000,000 ke. Tetapi tuan-tuan dan rahmati oleh Allah, kita boleh bagi dengan sejumlah serendah RM5, RM10, ikut kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai jumlah yang besar. Allah Taala tidak menilai betapa banyak yang kita beri, tetapi Allah Taala menilai sebesar mana keikhlasan kita dan fikirnya kita tentang ummah, rasa tanggungjawabnya kita tentang ummah yang dilanyak dan dizalimi di luar sana. Di sana Allah Ta'ala dah kira dah pahala, walaupun di saat duit kita masih belum sampai lagi kepada rakyat Palestin. Di saat kita dah bagi itu, insya-Allah Allah Ta'ala dah siap, dah kira pahala yang Allah Ta'ala telah anugerahkan kepada kita berdasarkan keikhlasan yang kita berikan. Jadi pembukaan dalam kitab ini, Masya Allah, Syekh Tariq menyatakan adalah Rasulullah ni sebaik-baik manusia dari sudut akhlak. Jadi ini muqaddimah, intro yang Syekh Tariq nak gambarkan kepada kita dengan mempersembahkan hadis ini, untuk nak gambarkan bahawa akhlak Nabi ni hak paling baik di kalangan sahabat-sahabat Nabi, di kalangan manusia yang hidup pada zaman itu, yang paling baik. Bahkan bukan pada zaman itu sahaja, pada zaman selepas kewafatan Nabi, bahkan pada zaman kita sekarang ini, sehinggalah pada zaman akhirnya tidak ada siapa pun manusia yang boleh menandingi akan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antaranya yang kita boleh lihat, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni yang paling pemurah. Itu semua kita akan tengok dalam perbincangan kita pada masa yang akan datang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik dari sudut tutur katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling indah akhlaknya dari sudut menyantuni akan tetamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik dalam melayani anak-anak dan juga isterinya di rumah. Isteri-isterinya di rumah. Kita ni baik juga.
kalau depan orang. Kita ni baik juga kalau di saat kita dirakam. Kita ni baik juga kalau kita tak penat. Kalau kita penat, anak-anak kita jadi mangsa. Mangsa dimarah, mangsa ni bagi mangsa bebai. Kemudian kita ni buat macam-macam ke anak kita tengking anak-anak kita. Sebab apa? Kita penat. Bila kita tak penat, kita seronok layan. Tapi bila penat, kita tak mampu. Kita stres, kita jadi orang yang tertekan. Jadi maksudnya akhlak kita tu tak konsisten, tak berterusan baiknya. Maksudnya baik itu bila ada mood baik. Bila penat, bila tak larat, bila letih, kita tak jadi baik. Yang ni adalah perkara yang perlu diperbetulkan. Rasulullah SAW walaupun penat, siangnya berdakwah, siangnya memikirkan tentang ummah, menyampaikan risalah kepada seluruhnya, berdepan dengan perangai-perangai yang teruk, orang-orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah dan juga kumpulan-kumpulan munafik. Zaman tu dah ada orang Yahudi ni. Bukan zaman tu, zaman sebelum Nabi pun dah ada perangai Yahudi ni. Maksudnya tak pelik kita hari ni Yahudi ni, mereka dah buat perangai macam-macam, bukan-bukan kepada orang Islam. Itu biasa. Jenis memang orang Yahudi ni suka mencetuskan benda-benda yang tak elok, dan sebagainya. Tetapi Rasulullah bila pulang ke rumah, Rasulullah bila bermuamalah dengan isteri Rasulullah bila bermuamalah dengan seorang Arab Badui ataupun kumpulan-kumpulan yang menuntut hak mereka, di kalangan orang Arab yang mungkin ramainya yang agresif, yang bersifat kasar, tetapi Rasulullah tetap bersabar. Rasulullah tidak pernah memarahi sesiapa pun di atas tujuan menuntut hak diri peribadi Rasulullah. Tetapi Rasulullah lah menjadi seorang yang marah apabila bercanggah dengan lunas-lunas Islam dan hukum-hukum syarak. Tetapi apabila ia berkaitan dengan dunia, dengan diri peribadi Rasulullah SAW, Nabi tidak menuntut dan Nabi tidak memarahinya atas apa yang telah dilakukan oleh mereka yang tidak faham akan kedudukan sebenar Rasulullah SAW. Pernah orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, meminta sesuatu kepada Nabi SAW dengan permintaan yang sukar sebenarnya untuk diberikan. Pernah Rasulullah ni datang oleh Arab Badawi dan memanggil panggilan dengan panggilan macam kawan-kawan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Bahkan bukan saja panggil saja, kemudian direntak kain rida ataupun kain yang ada pada leher Rasulullah SAW dengan tarikan yang kasar sehingga berbekas leher Nabi SAW. Kulit putih Nabi ni SAW, bila ditarik dengan kasar, dan pakaian Rasulullah pula bukanlah kain yang lembut macam kita pakai hari ini, tapi kain yang kasar, yang kesat sehingga berbekas. Dan bila berbekas pula, panggil kepada Rasulullah dengan panggilan yang tidak menghormati, tidak memanggil dengan panggilan gelaran yang mulia, tetapi terus panggil nama, ya Muhammad. Macam contoh kita ni panggil cikgu kita, panggil guru kita, panggil ustaz kita dengan gelaran. Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum cikgu, apa khabar cikgu, kan? Ataupun dia ada pangkat, kita panggil datuk kat dia, kita panggil Tan Sri, kita tak panggil nama dia. Hatta kepada mak ayah kita pun kita panggil mak, kita panggil ayah, kita panggil bapa. Itu adalah gelaran kerana kita tak sama umur dengan dia. Apatah lagi Rasulullah SAW, maka dipanggil ya Rasulullah. Itulah panggilan yang perlu dipanggil bagi mereka yang menyanjung tinggi akan Rasulullah SAW. Tiba-tiba seorang anak murid ni, dia panggil nama cikgu dia, bukan nama gelaran,
dia panggil Ruqyah contohnya. Cikgu tu nama Cikgu Ruqyah, tapi dia panggil Ruqyah saja. Cikgu tak ada dah. Yang tu nampak sangat tak beradab. Dia panggil pak dia. Contoh pak dia nama Mahmud. Patut panggil ayah, dia panggil Mahmud. Memang panggil nama, tetapi panggilan itu tidak beradab. Maka dipanggil pula nama Nabi, ya Muhammad, tak panggil dengan panggilan Rasulullah. Satu telah menyakiti fizikal, kerana berbekasnya kulit Nabi SAW. Yang kedua, kalau kita ni menyakitkan hati, terasa lah hati ni, amboi hang panggil nama ya, tu dia. Panggil lah. Kalaupun bukan panggil ustaz, panggil haji tak apa. Kalaupun tak kenal aku ni ustaz, tak kenal aku ni cikgu ke, panggil pakcik tak apa. Ni panggil nama teruk. Nampak teruk tak teruk. Tetapi Nabi SAW tidak memarahinya. Bahkan yang ketiga lebih menyakitkan, meminta sesuatu permintaan. Berilah kepada aku apa yang kamu ada, wahai Muhammad. Minta harta pula. Di situ kalaulah tiga perkara itu berlaku kepada diri kita serentak, menyakitkan fizikal, menyakitkan hati, dan buat satu permintaan yang bukan-bukan. Hak ni memang bukan kata minta apa-apa, minta penampak. Ni memang muka main ni nak minta penampak. Tapi Rasulullah tak bagi penampak lah waktu tu. Rasulullah SAW memberikan apa yang ada pada Rasulullah dan tidak memarahinya. Walaupun di sekelilingnya sahabat-sahabat Nabi sudah rasa nak marah dengan perbuatan tersebut, tetapi Rasulullah adalah seorang yang baik dari sudut akhlaknya, tidak memarahi perkara tersebut yang dilakukan oleh Arab Badawi itu. Ini adalah contoh yang kita boleh ambil satu pedoman kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita boleh beramal lah dengan hadis Nabi SAW dan kisah yang telah diriwayatkan sebentar tadi.